Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Haryanti Jematusen. Berita-berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam menerapkan penjagaan alam sekitar dan memastikan kedayatahanan dalam agenda pembangunan. Penubuhan AIUA wadah memupuk kesalin hubungan dalam memacu pendidikan dan penyelidikan serantau. Pencemaran plastik antara isu alam sekitar utama yang dihadapi dunia pada masa ini. Justru, kedayatahanan merupakan penyelesaian menyeluruh bagi semua masalah alam sekitar. Dalam konteks mencapai persekitaran yang bersih, selamat, sihat dan mampan, jelas Menteri Pembangunan adalah penting untuk mengekalkan keseimbangan ekologi dalam persekitaran semula jadi bumi dan memelihara sumber semula jadi untuk menyokong kesejahteraan generasi masa depan. Berucap pada majlis perasmian Minggu Alam Sekitar 2023 pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menyatakan negara Brunei Darussalam menerapkan penjagaan alam sekitar dan memastikan kedayatahanannya ke dalam agenda pembangunan. Juga dicadangkan 3P untuk memastikan usaha mengekalkan alam sekitar yang berdaya tahan, iaitu pengetahuan, pimpin dan penyertaan. Measures, initiatives, policies and regulations have been implemented and put in place for this purpose. This includes, among others, the enactment of the Environmental Protection and Management Act, Chapter 240. As its name suggests, this act has the sole purpose of protecting and properly managing the environment with the objective for environmental pollution to be prevented or at least minimized. Dengan tema Road Towards a Sustainable Environment #BeTheSolution, Minggu Alam Sekitar diadakan bersempena Brunei MYCE 2023 dan ulang tahun ke-50 sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia. Juga diadakan pembentangan tentang komitmen untuk mengekalkan usaha kerjasama dengan semua negara anggota ASEAN ke arah ASEAN yang berdaya tahan. Turut diselajurkan penyampaian hadiah bagi pertandingan video pendek anjuran Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri. Minggu Alam Sekitar berlangsung sehingga esok di Dewan Chancellor UBD. Pencemaran plastik pula menjadi tajuk sesi perbincangan semasa Minggu Alam Sekitar 2023 yang diadakan pada sebelah pagi tadi. Hadir Jurutera Awang Jamir Hishamuddin bin Rangkaian Amar Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Zakaria, Setiausaha Tetap Infrastruktur Perumahan dan Profesional Kementerian Pembangunan. Sesi diharap dapat menggalakkan pertukaran idea dan pengalaman yang bermakna dalam menangani krisis global iaitu pencemaran plastik. Pada sebelah petang, Minggu Alam Sekitar 2023 diteruskan dengan sesi perbincangan kedua. Hadir Dr. Dayanur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar di Kementerian Pembangunan. Sesi bertajuk pengurusan bahan penyejuk mudah terbakar, antaranya menekankan mengenai misi berterusan global bagi melindungi lapisan zon dan iklim. Penyelidikan kemajuan kenderaan elektrik diperingkat dengan penandatanganan MOA antara UTB dan Grand Motors Sendirian Berhad. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Pusat Penyelidikan Pengangkutan Universiti Teknologi Brunei UTB dan Grand Motors Sdn Bhd pagi tadi menandatangani memorandum perjanjian MOA bagi membolehkan kerjasama penyelidikan bertujuan bagi kemajuan stesen pengecasan kenderaan elektrik EV. Majlis penandatanganan berlangsung di UTB. Perjanjian ditandatangani oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haji Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB dan Pengiran Haji Abdul Kahar bin Pengiran Sanggamara Diraja, Major General Bersara Pengiran Haji Ibnu Basit, Pengarah Eksekutif Grand Motors Sdn Bhd. Penubuhan Persatuan Universiti Islam Asia AIUA menjadi wadah meningkatkan identiti serantau, memupuk kesaling hubungan dan kebergantungan dengan organisasi serantau dan antarabangsa dalam memacu aktiviti pendidikan dan penyelidikan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa buat julung kali menjadi tuan rumah mesyuarat agung tahunan ke-13 persatuan tersebut. Ia diadakan bagi membangunkan rangka kerjasama universiti-universiti di peringkat Asia dan kebangsaan di samping mempromosikan pendidikan Islam melalui universiti-universiti yang terlibat. Mesyuarat berlangsung pagi tadi di The Empire Brunei, Cerudong. Hadir Dr. Haji Nur Arfan binti Zainal, Rektor Yunisa yang juga timbalan Presiden AIUA. Mesyuarat agung tahun ini dipengerusikan oleh Profesor Dr. Mujibur Rahman, Presiden AIUA yang juga Rektor Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia. AIUA dianggotai oleh 78 ahli terdiri daripada institusi pengajian tinggi daripada Indonesia, negara Brunei Darussalam, Thailand, Maldives, Filipina dan Malaysia. Berjalan dengan baik, gabungan antara universiti-universiti Islam di Asia. Di antara dapatan yang kita bincang tadi, bagaimana kita nak lanjutkan MOU, MOA, Memorandum of Understanding, memorandum yang melibatkan kajian, penerbitan, perkongsian pengalaman, penganjuran seminar, dan juga telah kita bincangkan bagaimana kita nak terbitkan jurnal secara bersama. Dan yang paling mustahak adalah untuk melibatkan pelajar-pelajar kita supaya dapat turut dalam aktiviti mobiliti dalam kalangan universiti-universiti. Mesyuarat turut diserikan dengan persidangan antarabangsa Universiti Islam ICIU selama 2 hari yang bermula hari ini di The Empire Brunei. Perkembangan rombongan haji di Tanah Suci. Pegawai-pegawai dari Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dan Perubatan meninjau persiapan terakhir sebelum mengalu-alukan ketibaan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam menjelang tibanya Hari Wukuf dan Melontar. Kelengkapan khemah dan kemudahan asas yang lain dipastikan siap sepenuhnya bagi kemudahan jemaah negara. Khemah dan kemudahan di Arafah dan Mina hampir serupa, namun jemaah akan berada lebih lama di Mina bagi menyempurnakan melontar 3 jamrah pada hari-hari tasyrik. Rombongan pegawai petugas haji tiba di Arafah sehari lebih awal, iaitu pada hari Isnin 8 Zulhijjah. Sementara itu, jemaah haji negara akan tiba pada hari Selasa 9 Zulhijjah. Sementara itu, bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar segala urusan yang melibatkan jemaah haji dan petugas haji dari negara sempurna dilaksanakan, pegawai-pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, Pentadbiran dan Perubatan telah mengadakan majlis membaca ratib al-atas dan doa selamat. Hari Arafah ialah kemuncak haji. Para jemaah haji dari seluruh dunia akan berada di bumi Arafah selepas gelincir matahari pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Petugas-petugas haji pentadbiran dan perubatan akan memeduli segala keperluan dan kesejahteraan para jemaah negara sepanjang berada di Tanah Suci.
Ke arah meningkatkan sistem jaringan keselamatan dan sokongan sosial keluarga yang kukuh dan berdaya tahan, pagi tadi diadakan program keluarga berupa ceramah bertajuk Peranan Ibu dalam Melestarikan Keharmonian Kekeluargaan Islam. Program berlangsung di Masjid Kampung Beribi. Ceramah juga diharap dapat memberi panduan kepada para muslimah mengenai peranan ibu dalam membimbing anak-anak tanpa mengira usia sehingga dapat membina hubungan keluarga yang sentiasa harmoni dan bahagia berlandaskan ajaran agama Islam. Program dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takhmir Masjid Kampung Beribi bagi mendukung pelan tindakan keluarga melalui jawatan kuasa khas institusi keluarga, wanita dan kanak-kanak. Susulan dua video tular mengenai kejadian buli yang berasingan melibatkan dua mangsa Unit Siasatan Jenayah Penderaan Kanak-Kanak dan Wanita Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei giat menjalankan siasatan mengenainya. Menurut kenyataan Pasukan Polis di Raja Brunei, kedua-dua kejadian dilaporkan baru-baru ini di Balai Polis Bandar Seri Begawan. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu menyebabkan dan mendatangkan kecederaan. Pasukan Polis mengingatkan orang ramai, terutama pelajar sekolah, agar menghindari kelakuan membuli kerana ia boleh menjurus kepada perbuatan jenayah. Orang ramai juga diingatkan agar tidak membuat spekulasi dan menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan keselamatan dan ketenteraman mana-mana pihak. Beberapa aktiviti disusun bersempena sambutan Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram. Hari ini diadakan aktiviti keagamaan di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Jalan Tunku Gadong. Aktiviti bertujuan untuk memohon perlindungan agar negara Brunei Darussalam dilindungi dari anasir-anasir dadah yang boleh menggugat keselamatan negara. Tema sambutan tahun ini ialah belia berwawasan tanpa dadah yang memfokuskan kepada golongan belia selaku generasi pelapis supaya bersiap siaga dalam menyumbang ke arah kemajuan dan peningkatan pembangunan negara dan bertanggungjawab membentras serta mencegah kegiatan dadah di negara ini. Sebuah syarikat dikenakan denda kompaun kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 membuang sampah di tempat awam. Yashfin Sdn Bhd dikenakan denda kompaun RM500 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara bagi satu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Pusat Pendermaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah. Orang ramai diseru untuk menyertai kempen bagi membantu mengekalkan bekalan stok darah di negara ini. Pada hari Rabu 28 Jun 2023, kempen akan diadakan di Hua Ho Manggis Mall bermula 10 pagi hingga 2.30 petang. Tempahan slot melalui aplikasi Bloodcard adalah sangat digalakkan. Perkembangan saingan bola sepak Liga Super Brunei. Beberapa perlawanan berlangsung petang kemarin. Di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas, Kasuka FC terus mempamerkan aksi cemerlang musim ini dengan mengekalkan rekod tanpa kalah kepada 8 perlawanan selepas menewaskan Jerudong FC 8-1. Dengan kemenangan itu, Kasuka terus kekal menghuni persada Liga dengan 24 mata.
sementara Jerudong FC di tangga ke-12 dengan 6 mata. Di Mini Stadium Hassanal Bolkiah Gadong, Majlis Sukan Pasukan Polis Diraja Brunei pula berjaya mengalahkan Setia Perdana dengan jaringan 6-0. Sementara itu, Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei melakar kemenangan 2-0 ke atas Rimba Star FC. Perlawanan berlangsung di Padang FABD House, Bragas. Manakala satu perlawanan berlangsung semalam antara pertemuan antara IKLS MB5 FC dengan Wijaya FC. Perlawanan yang berlangsung di Kompleks Sukan Bragas ini menyaksikan IKLS MB5 menang 3-2 ke atas Wijaya. Dalam perlawanan lain, BSRC FC terikat tanpa jaringan dengan Bakis FC. Lun Bawang tewas 0-2 kepada Indra SC, manakala KBFC lakar kemenangan 3-1 ke atas Pancor Murai FC. Kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 meneruskan dengan 2 lagi perlawanan bagi bahagian wanita dan kumpulan A lelaki. Perlawanan berlangsung di gelanggang BBA Batu Bersurat, Gadong. Dalam perlawanan pertama, pertemuan saingan wanita antara pasukan Yokohama menentang Lee Dogs. Perlawanan menyaksikan Yokohama menang ke atas Lee Dogs dengan kedudukan akhir 56-36. Sementara itu, bagi perlawanan kedua, TKT House menang ke atas Easyway Basketball dengan kedudukan mata 95-86.